Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke live kita pada malam ini, live #MyBookTime bersama dengan NGO Momen Buku. Okey, jadi apa khabar semua? Sihat-sihat ke? Anda semua daripada mana? Mungkin boleh komen dulu sedikit supaya saya dapat tahu keadaan bagaimana live kita pada malam ini. Okey, sebelum kita teruskan, izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Ahmad Syuari bin Muhammad, merupakan salah seorang daripada aktivis Momen Buku. Okey, dan untuk segmen My Book Time kita pada malam ini, kita bersama dengan tetamu istimewa kita, seorang penulis buku iaitu Encik Muhaimin Wahab. Apa khabar Encik Muhaimin? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Okey. Syuairi. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut lagi, saya nak ucapkan selamat datang sekali lagi kepada penonton yang sedang bersama kita pada malam ini. Saya harapkan pada anda semua yang sedang menonton, apa kata anda semua tekan button share dulu supaya kita dapat sampaikan live ni kepada lebih ramai orang dan juga boleh tag kawan-kawan kita. Sebab apa? Sebab live kita pada malam ini istimewa dalam segmen My Book Time. Kita bawakan penulis buku untuk anda semua pada malam ini, penulis buku yang berjudul Debaran Semusim di Kota Batu. Kota Batu. Okey, Kota Batu. Okey, so boleh jemput share dan tag kawan-kawan yang lain, ajak peminat-peminat yang sentiasa bersama dengan kami dalam Momen Buku. Okey. Okey, jadi insyaAllah kalau anda semua sudah bersedia, sebelum kita teruskan kita nak raikan sedikit penonton yang bersama dengan kita pada malam ini. Boleh Encik Muhaimin kita raikan sikit penonton kita? Boleh, silakan. Okey, kita ada siapa ni? Akib Al-Fada, okey, Clear Molek, Ahmad Fakur Razi Yahya. Kita punya chairman kita ni Newcastle Putih Molek. Alhamdulillah. Oh, Adinda Junior dulu. Petang tadi saya jumpa dengan dia bagi tahu Cik Muhaimin ni abe bilik dia dulu. Sebilik. Pernah satu dom masa di Palaya. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi penonton sekalian, kalau nak tahu lebih lanjut, sekejap lagi kita akan teruskan dengan panel kita pada malam ini. Okey, kita ada siapa ni? Syarah Syamimi, Kuban Kerian Clear. Alhamdulillah. Ain Ardani Rozi. Okey, bagi thumbs up. Naim Hondo tu terbaik Encik, tak sabar dengar. Alhamdulillah. Okey, siapa ni? Nur Iliani, tepi Encik Fakru, jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kepada penonton yang sedang menonton, teruskan bersama kami, like, komen dan share. InsyaAllah kita akan mengupas malam ini, kita akan meneroka bersama dengan panel kita buku yang berjudul Debaran Semusim macam mana? Debaran Semusim di Kota Batu. Kota Batu. Okey, saya pun tergagap-gagap. Kota Batu. Okey. Okey, baik. Kalau penonton semua dah sedia, boleh komen bersedia sikit supaya saya dapat tahulah yang anda semua sudah bersedia untuk kita teruskan ni. Okey. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, sebelum kita pergi lebih jauh lah, mungkin Encik Muhaimin selaku penulis ni mungkin boleh kongsikan sebersedikit lah secara ringkas, mungkin latar belakang, pengajian, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya secara ringkas supaya penonton kita dapat, orang kata, view lah, dapat kenal lah panel kita, penulis buku kita pada malam ini, insyaAllah. Silakan Encik Muhaimin. Okey, terima kasih Encik Syuari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat berkongsi sedikit berkenaan dengan
pengalaman saya semasa di Kota Batu. Dan terlebih dahulu saya nak merakamkan jutaan terima kasihlah pada pihak Momen Buku kerana sudi untuk menjemput saya berkongsi tentang iaitu Debaran Semusim di Kota Batu. Saya ringkaskan jadi DSDC. Dan berkenaan dengan diri saya, nama penuh saya Ahmad Al-Muhaimin bin Abdul Wahab. Ahmad Al-Muhaimin bin Abdul Wahab. Nama panel dalam penulisan Muhaimin Wahab. Berasal daripada Kelantan dan pendidikan dia di Universiti Malaya dalam pengajian antarabangsa dan strategik, dan ijazah sarjana di UTM dalam pengurusan projek. Dan berkenaan dengan latar belakang kerjaya saya, sekarang ini saya berkhidmat sebagai pegawai takbir dan diplomatik di Jabatan Perdana Menteri sebagai setiausaha sulit kanan kepada YB Timbalan Menteri Al-Hewa Agama. Dan sebelum itu saya berkhidmat di Kementerian Pertahanan selama 3 tahun, dan sebelum itu saya berkhidmat di Unit Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri selama 9 tahun. Dan buat masa sekarang di tempat baru lebih kurang dalam 1 tahun lah saya berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan keluarga, ada satu keluarga yang kecil dan sekarang saya menetap di Seminih, Selangor. Okey, itu mungkin sedikit sebanyak daripada tentang diri saya lah. Tak ada yang special pun, tapi FB saya boleh follow lah, Muhaimin Wahab. Okey, terima kasih. Okey, jadi itu serba sedikit. Jadi sekarang ni Cik Muhaimin berada di Semenyih lah. Ya, di Semenyih. Ada komen ni daripada Adinda ni, Ketua Asrama KAD Falahiyah. Ya, itulah pengalaman saya semasa di Falahiyah. Tiba-tiba dilantik jadi Ketua Asrama. Alhamdulillah. Saya sebenarnya pun Falahiyah juga dulu. Ya. Tahun berapa? Saya awal lagi lah, 2000, SPM 2014. Baru je. Baru. Alhamdulillah. Okey, jadi kita teruskan segmen kita pada malam ini. Ya, boleh. Jadi Cik Muhaimin ni selaku penulis buku lah di SDC Debaran Semusim di Kota Batu. Saya sebenarnya sebelum ni jujurlah saya tak pernah dengar pun perkataan Kota Batu tu. Saya ingatkan Kota Baku apa. Tapi setelah saya tengok-tengok sedikit sebuah kajian, tak adalah kajian Google sikit kan, tanya-tanya orang. Rupanya Kota Batu ni berada di selatan Filipina. Betul ya? kan? Ya. Betul. Di selatan Filipina. Kota Batu ni pun saya tak kenal sehinggalah saya menyertai Kementerian Pertahanan. Oh, okey. Oh, menarik. Okey, jadi mungkin Cik Muhaimin boleh berikan sedikit gambaran lah tentang buku yang Cik Muhaimin tulis, bagaimana ianya tercetus idea untuk menulis buku, ataupun mungkin ada kisah di sebalik penulisan buku ni. Mungkin Cik Muhaimin boleh kongsikan. Okay. Boleh. Silakan Cik Muhaimin. Okey. Sebelum saya bercakap lebih lanjut berkenaan dengan Debaran Semusim di Kota Batu ni, mungkin saya boleh tunjuk sedikitlah berkenaan dengan buku ni. Ini buku dan Debaran Semusim di Kota Batu. Okey, gambar background cover dia gambar peluru lah. Okey, dan idea penulisan ni sebenarnya daripada penerbit indie, dan jika kata saya dapat undangan lah daripada pihak penerbit lah untuk terbitkan pengalaman sekejap. Adik. Okey, pengalaman di Kota Batu yang mana tak ada lagi buku ataupun tak banyak buku yang ceritakan tentang pengalaman sebagai anggota pengaman, sebagai anggota pemantau di kawasan konflik. Dan memandangkan saya ada sedikit pengalaman lah berkenaan dalam bidang penulisan dan telah juga menerbit beberapa cerpen dan juga
antologi cerpen lah bersama dengan rakan-rakan penulis yang lain. Jadi saya ambil kesempatan lah menggunakan ruang yang ada ini dan juga peluang yang diberikan oleh penerbit untuk berkongsi satu kisah pengalaman semasa di Kota Batu. Dan kenapa dipanggil Debaran Semusim di Kota Batu? Tajuk asalnya sebenarnya adalah Siapa Bunuh Suamiku. Itu tajuk asal saya. Sebab pengalaman Siapa Bunuh Suamiku ni adalah satu pengalaman yang saya tak dapat nak bayangkan apabila seorang penduduk di Kota Batu berjumpa dengan saya dan maklumkan suami dia telah meninggal dunia kerana bom mortar yang terkena di berhampiran dengan kawasan rumah dia. Itu tajuk asal. Tapi bila saya bawa kepada bekas ketua IMT ataupun ketua saya semasa di Kota Batu, beliau tak setuju dan terpaksa cari tajuk lain. Akhirnya keluarlah Debaran Semusim di Kota Batu, yang menunjukkan bahawa sepanjang 1 tahun di Kota Batu ada banyak debaran sebenarnya, yang saya akan cerita lebih lanjut dalam untuk yang sesi-sesi akan datang. Okey, maksudnya buku ni sila teruskan aja. Okey, buku ni setebal 114 muka surat dan ada 55 bab ataupun ada lebih kurang dalam cerita-cerita pendek 55 bab. Asalnya ada lebih kurang dalam 65, tetapi telah diedit oleh editor dan insya-Allah akan diterbitkan dalam siri yang kedua nanti. Cerita-cerita yang belum lagi diterbitkan ni, insya-Allah. Oh, maksudnya ada 2 siri lah, belum keluar lagi. InsyaAllah. Sebab banyak lagi kisah-kisah sebenarnya yang saya tak dapat nak muatkan dalam buku ini, sebab bagi penerbit, buku yang selalunya buku yang diterbit oleh pihak penerbit iaitu Studio Anak Anai dalam bentuk macam ni, dan tebal dia pun lebih kurang macam ni, dan dia untuk mudahkan pembaca untuk baca di mana-mana lah untuk buku ni. Dan daripada itu juga kita ambil kira dengan harga apa semualah untuk Debaran Semusim di Kota Batu. Jadi lahirlah yang ni, dan memang pihak penerbit merancang untuk terbit 2 siri lah untuk pengalaman di Kota Batu ni. Okey, jadi buku ni ringkasnya adalah tentang pengalaman Cik Muhammad sendirilah yang terlibat. Saya rasa tertarik nak tahu bagaimana bermulanya tercetusnya misi Encik Muhaimin ni ke Kota Batu tu. Okey. Dia kisah dia pengalaman ni, saya ni. Saya sebenarnya pada tahun 2017, dalam bulan Julai 2017, saya tamat belajar di UTM dan ditempatkan di Kementerian Pertahanan, di bahagian sumber manusia Kementerian Pertahanan. Dan nak dijadikan cerita, 7 bulan selepas itu ada tawaran untuk ke Mindanao, dan saya berminat untuk menyertai misi inilah. Sebab misi IMT ni ataupun International Monitoring Team ataupun tim pemantau di Mindanao, dia berbeza dengan misi pengaman PBB. Misi pengaman PBB melibatkan anggota yang ramai, tapi kami di IMT untuk tim Malaysia sahaja hanya ada lebih kurang dalam 16 orang untuk tim Malaysia. Dan bila sebut IMT ni, ramai yang bercakap pasal IMT dan timbul satu keinginan untuk saya cuba peluang lah untuk ke IMT. Alhamdulillah saya terpilih untuk IMT sebagai anggota awam, yang mana tim IMT ni dia ada lebih kurang dalam untuk tim Malaysia saja ada 16 orang, yang 13 orang adalah anggota badan uniform iaitu PDRM, ATM, dan 3 orang lagi adalah daripada skim pegawai takbir dan diplomatik lah, daripada Jabatan Perdana Menteri, daripada MINDEF dan juga daripada Kementerian Luar. Dan untuk menyertai IMT ni pun dia sebenarnya bukan satu yang mudah juga untuk saya, sebab saya terpaksa turunkan berat badan
dan juga kurangan paras kolesterol. Saya terpaksa diet lebih kurang dalam sebulan dan masa tu berat badan saya 84 kilo. Dalam masa sebulan saya turun dalam 12 kilo. Dan itu satu kejayaan jugalah saya. Bila pergi sana saya rasa fit sikit lah. Sebab memang untuk anggota IMT kita terpaksa, kita bertugas di kawasan yang konflik dan sentiasa perlu berhadapan dengan risiko dan juga bersedia. Jadi kesihatan perlu jadi satu elemen ataupun ciri-ciri yang diutamakanlah untuk menjadi anggota IMT. Sebenarnya Cik Mohemi, sebenarnya apa isu yang berlaku dekat selatan Filipina tu sehinggakan Kerajaan Malaysia perlu menghantar wakil pengaman pasukan pemantau. Pasukan pemantau keamanan. Sebenarnya apa yang berlaku tu? Okey, dia bermula pada tahun 2014. 2004. Pada tahun 2004 ada satu rundingan damai antara kerajaan Filipina dengan pemberontak Moro National Liberation Front ataupun MNLF. Okey. Dan daripada rundingan itulah tertubuhnya pasukan IMT ni. Yang pertama dihantar pada tahun 2004. Dia sebenarnya IMT ni untuk memantau berkenaan dengan konflik yang sebenarnya dah lama berlaku di Filipina ni. Selepas Perang Dunia Kedua, penduduk Mindanao, terutamanya yang bangsa Moro, dia rasa terancam dengan kehadiran penduduk Filipina daripada Visayas, daripada Luzon. Dia Filipina, kalau ikutkan peta dia ada 3 bahagian. Luzon, Visayas dan juga Mindanao. Mindanao ni adalah satu kepulauan yang mana majoritinya adalah penduduk Islam. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua berlaku, pentadbiran Filipina adalah di Manila. Jadi tanah-tanah orang Muslim di Mindanao ni diambil alih secara paksa, yang mana geran tanah apa semua berpusat di Manila, tidak di Mindanao. Dan apabila usaha kerajaan Filipina membawa penduduk-penduduk Kristian masuk ke Mindanao, dan di situlah mulanya timbul konflik. Dan ada satu kisah yang mencetuskan kepada penentangan ni, apabila adanya penduduk-penduduk Moro masa di awal tahun 60-an terbunuh dalam satu insiden bersama dengan kerajaan tentera Filipina. Dan dari situlah bermulanya penentangan bangsa Moro ni terhadap kerajaan Filipina sehinggalah sekarang. Dan di Mindanao ni sangat unik sebenarnya. Unik kenapa? Di Mindanao ni terlalu banyak pasukan yang kata macam terlalu banyak pihak-pihak yang bertelagah. Contoh, kita ada MNLF, kita ada MILF, kita ada juga komunis di Mindanao. Dalam masa yang sama kita ada juga kumpulan-kumpulan pengganas seperti Abu Sayyaf Group, kita ada juga kumpulan Maute, dan ada beberapa lagi grup yang ekstrim dan cuba mewujudkan satu Islamic State di Mindanao. Dan IMT ataupun pasukan pemantau Malaysia berada di Mindanao ni adalah menjadi orang tengah untuk perjanjian damai antara kerajaan Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front, MILF. Dan daripada situ, daripada 2004 sehinggalah sekarang, IMT sekarang ni IMT 16 baru saja hari ini dilancarkan dan akan menggantikan IMT 15 pada hujung bulan nanti. Memang peranan dia adalah sebagai orang tengah
kepada pihak MILF penentang, iaitu pihak penentang, dan juga pihak kerajaan AFP. Dan IMT kalau kita lihat dalam, bukan saja Malaysia yang menganggotai IMT ni. Malaysia adalah lead country ataupun mengetuai IMT, dan ada lagi negara lain yang turut menyertai IMT, iaitu daripada Indonesia, kita ada juga Brunei. Dalam masa yang sama kita ada juga komponen ekonomi, iaitu melibatkan pegawai daripada Jepun, dan kita juga ada komponen hak asasi manusia, dan pegawai dia adalah daripada Jerman. Semasa saya bertugas ni daripada Jerman. Dan sebelum pada awal peringkat penubuhan IMT, ada juga negara lain yang turut hadir, iaitu Libya. Libya selepas kematian Muammar Gaddafi, mereka terus menarik diri, dan sekarang ni sehingga hari ini hanya 4 negara sahaja yang masih lagi menganggotai IMT, iaitu Malaysia, Brunei, daripada Ireland dan juga Jepun untuk komponen IMT. Okay, kiranya Malaysia ni dia ada beberapa negara lain jugalah yang terlibat dalam IMT ni kan. Betul. Setakat yang kita tahulah, mungkin orang awam tahu, biasanya misi-misi keamanan ni biasa dengan dengar perkataan Malbat, Malaysia Battalion kan. Tapi sebenarnya apa beza IMT dengan kumpulan-kumpulan keamanan yang lain ni? Okey, kumpulan keamanan contohnya macam Malbat, Malaysia Battalion, kumpulan pasukan pengaman Malaysia lah di Lubnan. Dia di bawah payung PBB. Tetapi IMT di bawah negara sendiri. Dia tak ada kehadiran IMT tidak di bawah PBB. IMT ditubuhkan atas kesepakatan antara negara, contohnya Filipina yang mana tempat berlakunya konflik, dan dengan pihak penentang, dan juga Malaysia akan masuk sebagai orang tengah. Dan Malaysia pun memang tak terikat dengan United Nations ataupun PBB untuk menghantar IMT. Dan bezanya IMT, kami tak bawa senjata. Kami pergi dengan dengan bawa kelengkapan yang biasa sebagaimana orang awam. Walau bagaimanapun kami dekat sana, bagi anggota yang uniform, ada hari-harinya akan pakai lengkap lah seragam tentera. Okey. Jadi itu adalah sebut sedikit lah. Kita cuba nak memahami latar belakang latar belakang isu yang berlaku sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Saya nak tanyalah penonton yang sedang menonton sekarang ni, adakah okey anda semua mengikuti siaran live kita, kupasan buku Debaran Semusim di Kota Batu? Okey. Jadi itu adalah sebut sedikit saya cuba recap dia punya isu yang berlaku di sebalik latar belakang lah, senang ceritanya. Okey, kita ada soalan daripada penonton sebenarnya ni. Ni berkaitan dengan latar belakang tadilah, daripada Akib Al-Fada. Adakah bangsa Moro ni bangsa lain dari penduduk Filipina? Okey, dia bangsa Moro ni, asalnya bangsa Moro ni apabila berlakunya penaklukan daripada Sepanyol. Okey, penaklukan daripada Sepanyol pada tahun 1400 ataupun 1500 Masihi, yang mana kedatangan Sepanyol, sebelum kedatangan Sepanyol, Filipina adalah negara Islam. Sebelum kedatangan Sepanyol. Tapi apabila Sepanyol datang ke Filipina, mereka menakluk, dalam masa yang sama mereka juga menyebarkan agama Kristian. Okey. Tetapi
penaklukan Sepanyol bermasalah apabila mereka cuba masuk ke Kepulauan Mindanao. Yang mana Kepulauan Mindanao ini majoritinya adalah Islam dan mereka kuat menentang pihak Sepanyol. Dan penduduk-penduduk Mindanao masa tu Sepanyol gelarkan sebagai Moors. Ataupun Moro lah. Dan daripada situlah lekatnya nama bangsa Moro ni sehinggalah sekarang. Dia penduduk asal sama juga Filipina, cuma penduduk asal juga. Ya, penduduk memang penduduk Filipina, cumanya bila dah dekat dengan selatan Filipina ni dah dekat dengan Sabah, dan kalau ikut pada sejarah yang lampau, penduduk Filipina sebenarnya adalah di dalam rumpun Melayu juga. Mereka yang penduduk asal, tapi cuma sampai sekarang mereka lebih selesa dah menggunakan bangsa Moro lah. Walau bagaimanapun bangsa Moro ni, mereka masih lagi ada suku-suku dia juga. Ada Maguindanao, ada juga yang daripada setengah tempat macam Sulu, dia ada puak-puak dia juga. Tapi masih juga dikenali sebagai bangsa Moro lah. Puak Sulu Ya. Dulu pernah hangat Puak Sulu di Sabah dulu, Lahad Datu kan? Betul. Sebab Sulu, jika kita kembali pada masa lampau, di Filipina ni ada banyak kerajaan-kerajaan Islam. Tetapi bila Sepanyol datang, mereka jatuhkan satu persatu kerajaan Islam, tapi yang masih kekal di Mindanao. Dan mereka ada pahlawan-pahlawan lah yang Islam masa tu yang betul-betul berjuang untuk tak nak Sepanyol datang menakluk mereka dan menyebarkan agama Kristian. Tetapi kalau ikutkan pada keadaan sekarang ni, sepanjang saya pergi ke Mindanao, saya dapati penduduk Muslim di Mindanao sekarang bukan lagi lah majoriti lah. Walau bagaimanapun mereka cuba bangkit dan cuba juga untuk mengangkat agama Islam di Mindanao. Ada satu soalan lagi daripada penonton. Boleh. Apa kaitan wilayah Marawi dengan Kota Batu? Okey, satu soalan yang menarik juga, sebab pengalaman saya sebaik saja saya turun di airport Kota Batu dan saya bergerak dengan bas untuk ke tempat ataupun ibu pejabat IMT lah. Sebaik saja kami melepasi dua sekatan pihak keselamatan, ada terpampang satu poster yang besar, ada lebih kurang dalam 25 muka yang mana dikehendaki daripada Puak Maute, pengganas Maute lah. Dan bila sebut Maute, kita akan terlintas dengan Marawi. Marawi ni adalah satu tempat di sebelah, dia di atas daripada Kota Batu, berhampiran dengan Iligan. Dan saya pernah sampai tapi tak masuk dalam kawasan Marawi lah. Dia masih lagi dalam satu kepulauan yang sama, cuma Marawi ni dia sebelum berlaku tercetusnya konflik di Marawi, di sana ada satu masjid yang besar dan ramai pendakwah-pendakwah berkumpul di sana. Namun malangnya dalam ramai-ramai yang datang tu, ada yang bawa ideologi yang ekstremis. Dan ada juga penduduk di Marawi masa tu, dia cuba untuk tubuhkan satu kerajaan Islam di sana. Yang ni pihak Maute lah, yang kita kenali sebagai Maute. Dan Marawi ni dia di bawah, Marawi ni boleh katakan dia sebenarnya satu pekan yang kecil je.
tempat yang berlaku pertempuran tu satu tempat yang pekan yang kecil, Pekan Marawi, dan tempat yang berlakunya pertempuran pun sebenarnya dia dalam satu kawasan yang kecil, dan sebenarnya semasa pertempuran tu penduduk-penduduk Marawi yang ada dekat situ dah keluar sebenarnya. Dan Marawi ni juga dialah menjadi punca kepada pihak tentera terpaksa masuk ke Marawi dan mengakibatkan ramai penduduk terpaksa melarikan diri. Dan semasa saya bertugas di sana, saya masih dapat lihat penduduk-penduduk masih lagi tak dapat pulang ke kawasan Marawi sebabnya masih banyak lagi bom-bom yang ditanam. Ada juga masih juga ada lagi kesan-kesan pertempuran dan tidak selamatlah untuk diduduki. Dan daripada dalam masa yang sama juga, pengganas-pengganas Maute ni sebenarnya sempat melarikan diri. Dan mereka orang kata macam bersembunyilah di beberapa tempat di sekitar Mindanao. Dan mereka bersembunyi termasuklah di Kota Batu. Dan difahamkan selepas Marawi, serangan di Marawi, Kota Batu adalah tempat yang kedua pihak Maute cuba untuk buat serangan ataupun cuba untuk jadikan sebagai kubu kuat mereka lah di Kota Batu. Okey, jadi terima kasih kepada yang bertanya. Saya tengok ramai ni yang komen dekat komen ni, ramai yang komen dan ada soalan. Jadi kepada audien yang ada soalan nak tanya, boleh tanyakan di ruangan komen. InsyaAllah nanti saya akan bacakan di dalam segmen soal jawab sekejap lagi. Kita akan bagi ruang insyaAllah. Okey, jadi untuk seterusnya berkaitan dengan buku lah, sebab kita segmen My Book Time ni. Betul. Mungkin sebenarnya apa yang Cik Muhaimin sendirilah selaku penulis buku ni, apa yang message yang ingin disampaikan melalui buku ni? Okey, message yang saya cuba nak sampaikan, sebab saya ke sana di kawasan yang kata macam kawasan yang konflik, dan mana konflik yang berlaku ni puluhan tahun. Apabila saya sampai kat sana, saya lihat betapa konflik ni sebenarnya, konflik yang berlaku ni lah, yang mana hari-hari kat sana ada je yang meninggal dunia kerana bom, ada je yang meninggal dunia kerana ditembak. Malah semasa saya berada di dalam kawasan team site saya di Kota Batu tu, dan 200 meter pun masih lagi berlaku tembakan M16 yang mengorbankan lebih kurang dalam 5 orang penduduk. Dan semasa pungutan suara berlaku juga letupan bom tangan tak jauh daripada tim site saya duduklah. Dan disebabkan kawasan yang konflik, saya lihat pembangunan ekonomi, infrastruktur apa semua terlalu ketinggalan. Lebih-lebih lagi pada anak-anak di bumi Mindanao ni lah, yang mana sekolah tak sempurna, fasiliti yang ada tak lengkap. Dan saya bayangkan, bandingkan dengan Malaysia, betapa syukurnya kita berada di Malaysia. Bebas daripada letupan bom, bebas daripada bunyi senjata M16 contohnya, dan bebas daripada kekacauan. Di sana, kalau sepanjang saya di Mindanao, saya bertugas sebagai intelligence officer untuk tim Site 1 lah. Dan setiap hari saya akan cuba untuk dapatkan data-data ataupun insiden-insiden yang berlaku untuk setiap hari yang saya dapat. Dan saya dapat laporan lah daripada beberapa pihak di Mindanao. Hingga kan bila nak makan pun ada juga yang cuba untuk baling bom,
ada juga yang lakukan kekacauan, dan dia seolah-olah macam kematian tu dah biasa di Mindanao. Dan disebabkan kekacauan yang berlaku ni, memang saya rasa bila berada di Malaysia ni, saya rasa syukurlah dengan keamanan yang ada, dengan apa yang kita ada sekarang, dengan fasiliti kita ada, jauh beza dengan kawasan di sana. Itu sebab dalam buku ni saya ada ceritakan tentang kesusahan penduduk di sana. Contohnya, saya pun awal-awal saya tak percaya apabila kawan saya cakap, pergi sana kena tabah. Saya tanya, kenapa kena tabah? Kau akan nampak apa yang kau tak pernah nampak di Malaysia. Jadi apabila saya pergi sana, saya lihat ada lagi rumah yang masih lagi berdindingkan buluh. Ada juga anak-anak yang tak pergi sekolah pun. Dan ada cerita ni, ada juga saya jumpa beberapa orang betapa nak dapat kerja pun susah di Mindanao, dan disebabkan konflik juga ada keluarga-keluarga yang betul-betul terdesak. Hingga kan saya pernah nampak satu kisah, saya pernah dapat daripada kawan saya daripada Brunei. Dia pernah ternampak salah seorang daripada pengawal keselamatan kami, anggota MILF, makan nasi berlaukkan garam. Jadi saya fikir balik, saya rasa macam syukur dah apa yang kita ada sekarang ni. Memang saya cuba nak gambarkan kesusahan penduduk di sana disebabkan oleh konflik, disebabkan oleh pertikaian yang berlaku, menyebabkan mereka tak dapat menikmati kehidupan sebagaimana penduduk-penduduk di negara lain. Jadi memang saya cuba suntik dalam buku ni untuk pembaca-pembaca ambil iktibar supaya kita lebih menghargai keamanan. Bahawa keamanan ni terlalu mahal untuk kita dan boleh menyebabkan kita kehilangan nyawa lah. Masya Allah. Bila dengar Cik Muhaimin cerita suasana tu, rasa tak boleh nak bayang kalau kita jadi rakyat di sana. Cik Muhaimin sendirilah selaku orang yang pernah pergi kat sana. Cik Muhaimin cakap tadi bom sana sini kan, walau duduk dalam kawasan tim pun ada tembak-menembak apa. So, apa perasaan Cik Muhaimin? Rasa selamat tak waktu berada kat sana atau macam mana? Perasaan sendirilah. Perasaan saya setiap masa memang kami berhati-hati dan sebenarnya berdebar sebenarnya. Sebab kami berada di kawasan yang konflik dan apa-apa saja boleh berlaku. Cuma kami bernasib baik apabila ditempatkan 4 pengawal keselamatan lah. 2 daripada anggota tentera dan 2 lagi daripada anggota MILF, anggota pemisah. Okey. Dan masa saya sampai ke Mindanao, antara kerajaan Filipina dengan Moro Islamik ni, dia dah hampir untuk menandatangani satu perjanjian yang mana untuk mewujudkan satu kerajaan autonomi di Mindanao. Dan panjang tahun tu sebenarnya kerja kami sebenarnya lebih mudah dan ancaman waktu tu dah semakin reda sebenarnya. Cuma itu antara anggota keselamatan pihak Filipina dengan MILF. Tetapi ada banyak lagi ancaman-ancaman lain yang turut kata kita bimbang lah. Sebab sepanjang di sana ada bangsa Moro Islamic Freedom Fighters, BIFF. BIFF ni adalah satu serpihan daripada MILF. Mereka ni lebih ekstrim. Bagi mereka, MILF menandatangani perjanjian dengan Filipina sebagai satu tindakan yang salah. Dan BIFF ni dia lebih ekstrim dan dia memang nak tubuhkan kerajaan Islam melalui pertumpahan darah. Dalam masa yang sama juga, ada pihak-pihak lain yang cuba ambil kesempatan. Contohnya pihak komunis ataupun National Philippine Army.
Yang komunis di Mindanao lebih kurang dari 3,000 orang lah yang kami dapat laporan. Dan di dalam masa yang sama juga ada Abu Sayyaf Group yang aktif di Zamboanga. Dan Abu Sayyaf Group ni memang semua maklumlah mereka terlalu aktif dengan penculikan-penculikan dan tebusan lah. Itu antara mereka cuba dapatkan kata ransom lah untuk hidup. Dan dalam kita ada juga Sulu yang, tapi Sulu ni tidaklah kata menjadi ancaman lah semasa kami di Kota Batu. Yang paling jadi ancaman adalah BIFF dan juga pihak Maute itu sendiri. Dan sepanjang di sana memang pergerakan kami diiring oleh pengawal keselamatan ni lah. Ni pun nak pergi ke tandas ke apa semua, ataupun nak pergi ke pasar raya untuk beli barang harian apa semua, memang kita terpaksa menggunakan khidmat mereka dan memang tak boleh tinggal lah. Sebab kalau ikutkan di sana tu, kira kami ni pun kira dianggap sebagai target bernilai tinggi lah oleh pihak sana. Alhamdulillah ada bodyguard. Itulah, lega lah sikit. Saya lupa nak tanya tadi, apa IMT yang Encik Muhammad sertai ni tahun berapa sebenarnya? Okey, IMT yang saya sertai ini IMT yang ke-13 ataupun Pasukan Pemantau Antarabangsa Mindanao yang ke-13, bermula pada Mac 2018 dan berakhir pada Mac 2019. Okay. 1 tahun, Mac 2018-2019. Tapi konflik yang berlaku dekat Filipina tu sampai sekarang masih berlaku lagi Sampai sekarang masih berlaku. Cumanya pertempuran antara kerajaan Filipina dengan Moro Islamik ni dah tak ada. Mereka dah cuba untuk berdamai, betul-betul berdamai. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang berhasrat untuk melancong ke Filipina ni? Pada pendapat Encik Muhammad, ni soalan luar tajuk sikit. Tak ada masalah. Okay. Dia kalau nak melancong, sebelum ni pernah ada Air Asia ke Pulau Mindanao, iaitu ke Davao. Ke Davao City sebelum ni ada, tapi selepas tu dah tak ada dah penerbangan. Kalau nak ke Mindanao, kalau sebelah Iligan, sebelah Davao, itu boleh lagi. Tapi sebenarnya tak digalakkan lah. Sebab kita rakyat Malaysia kalau ada di sana, kalau takut juga jadi sasaran lah. Ada beberapa pihak dekat sana yang mungkin kita tak kenal pun, walaupun di Davao. Sebab di sana setiap pasar raya, setiap tempat apa semua akan ada mesin scanner, pengawal keselamatan pun bersenjata apa semua. Dan dia sebenarnya Mindanao ni dia banyak tempat-tempat yang menarik. Tapi tempat-tempat yang nak pergi tu, ada laluan yang nak dilalui tu adalah ada kawasan komunis, ada kawasan yang pengganas, grup-grup pengganas ni aktif. Okey, jadi dari segi keselamatan tu memang tak ada. Dan saya sampai sekarang pun tak pastilah bila dapat kembali ke Kota Batu. Tapi kalau nak ke Kepulauan Luzon, Visayas tu tak ada masalah, insya-Allah selamat. Jadi alhamdulillah lah kita di Malaysia ni aman damai. Patut bersyukurlah rakyat Malaysia ni kan dengan suasana kita. Okey, jadi kita nak raikan, nak tengok sikit soalan daripada penonton sebab banyak komen ni, sempat tak tahu Cik Wahmi nak jawab ni. Tak apa, insya-Allah saya cuba jawab. Ya, okay, kita cuba insya-Allah. Soalan ni daripada Akid Al-Fadak lagi. Kalau tuan boleh pilih satu kisah dalam buku ni, apa kisah yang paling memberi kesan kepada tuan? Maksud kisah yang paling memberi kesan kepada tuan. Okey, kisah yang paling memberi kesan pada saya ni
tragedi yang apa, ada satu kisah ni yang saya, ada satu insiden lah. Dalam buku ni ada saya cerita tapi saya tak cerita detail sebab terlalu sebenarnya sukar juga untuk saya tulis kat sini lah. Mengenai satu kejadian insiden yang mengorbankan 9 orang anggota Moro Islamik. 9 orang semuanya lelaki dibunuh ataupun terbunuh semasa serbuan daripada pihak kerajaan Filipina. Disebabkan kejadian itu, pihak IMT diminta untuk menjadi orang tengah untuk buat siasatan. Salah siapa? Sama ada salah Moro Islamik ni ke ataupun salah daripada pihak kerajaan itu sendiri, tentera kerajaan lah. Dan ditakdirkan kami pun ke tapak lah, ke tempat di mana berlakunya kejadian tu. Kejadian tu rasanya dalam seminggu dah berlaku. Tapi bila kami sampai kat sana dengan hanyir darahnya, dalam masa yang sama kami terpaksa ke menemu bual isteri kepada mangsa yang terbunuh ni. Dan ada juga temu bual kami dengan anak kepada anggota MILF ni yang terbunuh. Dan mereka cerita daripada sudut mereka lah. Dan saya tak boleh nak bayang, budak 8 tahun terpaksa menceritakan bagaimana ayahnya dibunuh. Ayahnya terpaksa ayahnya dibaringkan ke tanah dan kepalanya ditembak. Dan memang tempat yang dia cakap tu bila saya pergi memang nampak lagi kesan kata otak yang otak yang terkena daripada tembakan tu melekat di dinding zinc. Dan bila saya tengok yang tu saya rasa macam bila berada di sana tu satu betapa sukanya untuk dapatkan keamanan dan nyawa manusia di sana terlalu murah bagi mereka. Jadi bila saya lihat pada tu saya rasa macam terlalu saya tak nak terima lah sebenarnya. Kenapa benda ni boleh berlaku? Dan itu satu kisah. Ada satu kisah yang lain lagi. Saya terpaksa turun untuk buat kira macam siasatan lah di satu tapak insiden. Semasa mereka ada 3 orang penduduk ni, dia sedang tanam padi. Tetapi tak entah macam mana tiba-tiba ada satu peluru mortar jatuh kat sawah mereka dan 2 orang yang meninggal lah. Dan kami temu ramah seorang lagi mangsa, dia hanya cedera. Tapi nampaklah pagut kesan daripada mortar tu. Perempuan yang masih hidup tu adalah remaja perempuan. Dan bila kami temu duga dia ataupun buat siasatan, bercakap dengan dia, dengan titisan air mata dia dan dengan ketakutan, wajah dia sendiri pun jelas menyatakan ketakutan dengan trauma tu masih ada. Dan saya kat sana nak cari rezeki pun susah disebabkan konflik-konflik yang berlaku. Dan sampai sekarang saya rasa macam perlu cerita macam ni saya ceritakan balik pada pembaca supaya mereka tahu apa yang berlaku di luar sana dan apa yang ada kita kecapi hari ni sebenarnya satu benda yang kita sangat beruntung lah kita nikmati. Kita lahir-lahir dah aman. Tapi dekat sana lahir-lahir daripada lahir sampai meninggal pun belum lagi aman kat sana. Itulah, Alhamdulillah, rasa syukur sangat. Syukur juga sebab dengan segmen malam ni, boleh bila Encik Mohaimin ceritakan benda tu, kita dapat tahu apa yang berlaku dekat negara sebenar. Kita rakyat Malaysia hari ni dekat Malaysia sibuk dengan media sosial, TikTok, apa semua kan. Kita sehingga kadang-kadang tak tahu perkembangan di luar sana. So, Alhamdulillah melalui segmen malam ni kita rasa terbukalah sedikit minda kan, kita dapat tahu rasa simpati kepada orang di sebelah sana kan. Okey, jadi kita nak tengok lagi ada satu lagi soalan, bukan satu lagi.
Ada Apa, banyak sila lagi sila tapi sila. InsyaAllah saya cuba jawablah uh, mana yang dapat. menarik juga cerita daripada Encik Muhaimin. Okey, daripada ni kita ada daripada Muhammad Akramin Muhammad Nawawi. Tuan, sebelum kedatangan Spanyol, adakah penduduk Filipina majoriti Islam? Ya, majoriti Islam. Filipina semasa awal-awal dulu memang majoriti Islam, dan semasa kedatangan Sepanyol tu pemerintahan Raja Sulaiman, seingat saya, di Manila masa tu. Masa tu lebih dikenali sebagai Fi Amanillah lah. Dan dalam buku saya ni ada ceritakan detik-detik awal juga pencerobohan serangan daripada kerajaan Sepanyol, pendudukan kerajaan Sepanyol di Filipina. Dan saya ceritakan juga lawatan saya semasa di Manila lah. Saya melawat tempat-tempat bersejarah dan memang sedih jugalah sebenarnya, sebab apabila saya berada di Manila, saya ada kesempatan untuk melawat Manila. Saya cuba untuk menjejaki masjid-masjid yang berada di Manila lah. Dan memang daripada sebelum pendudukan Sepanyol, majoriti Islam. Tetapi selepas daripada itu, hanya segelintir sahaja yang memeluk agama Islam di Manila, dan penduduk ataupun komuniti Islam di Manila masa tu pun tak ramai. Memang kita bila sampai ke masjid pun dalam keadaan yang uzur. Dan ada satu kisah yang menarik sebenarnya. Semasa saya di Manila, saya melawat satu masjid di, saya pun dah lupa dekat mana dah. Ada seorang penduduk Manila, seorang Muslim lah. Dia tengok saya naik masjid di sana dan saya solat. Masa tu saya jamak Zuhur dengan Asar, dan saya duduk lama dalam masjid. Dan penduduk ni datang jumpa saya, dia tegur saya. Dia cakap, balik Islam? Saya kata, no, I'm Muslim. Dia pun terkejut. Sebab selalunya yang datang ke masjid ni berseorangan dan duduk lama-lama dalam masjid ni adalah orang yang baru memeluk Islam. Tapi bila saya ceritakan saya Muslim daripada Malaysia, memang dia peluk, memang dia seronok. Dan daripada situlah saya dapat cuba cari istilah balik Islam ni apa. Rupanya balik Islam ni adalah istilah kepada orang Filipina yang memeluk agama Islam. Kenapa balik? Sebab balik dia merujuk pada sebelum pendudukan Sepanyol, majoriti adalah Muslim. Tetapi selepas Sepanyol datang, hanya sikit saja yang Muslim, sebab yang lain dah dikristiankan apa semualah. Dan mana-mana orang yang memeluk Islam, orang Filipina yang memeluk Islam masa tu ataupun sekarang ni, mereka akan panggil balik Islam. Saya cuba kaji istilah ni bila semasa di Mindanao. Itu yang saya dapatlah, balik Islam ni merujuk kepada penduduk Filipina yang memeluk agama Islam. Cik Muhaimin berkomunikasi dengan penduduk sana dengan bahasa apa Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okay. Tapi bagaimanapun, ada di Kota Batu ataupun di Kepulauan Mindanao, ada juga kami tak dapat nak berkomunikasi dengan setengah penduduk di sana disebabkan oleh dialek ataupun bahasa mereka yang berbeza. Hingga kan ada satu tempat ni, orang Filipina sendiri pun tak faham apa dia cakap. Sebab dia guna dialek tempatan. Tapi sepanjang masa bila berada di sana memang guna bahasa Inggeris lah sebagai bahasa perhubungan lah. Maksudnya mereka penduduk Filipina ni pun bolehlah berbahasa Inggeris? Boleh. Memang boleh katakan
kalau di bandar-bandar tu banyak kan dah guna bahasa Inggeris. Okey, so macam mana penonton kita semua? Menarik tak perkongsian daripada Encik Muhaimi ni? So, ini apa yang dia cakap. Ada banyak lagi bab yang tak diceritakan dalam buku ni. Betul tak, Encik Muhaimi? Betul. Banyak lagi. InsyaAllah dalam buku kedua nanti. Buku kedua pula nanti Ya. Okey, so penonton boleh dapatkan buku ni kalau yang berminat nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi pengalaman Encik Muhaimi sendiri. Okey, tapi kita nak tengok dulu soalan ni daripada Ahmad Fakhur Razi Yahya, Adinda. Adinda Encik Muhaimi ni. Dari mana mereka dapat senjata? Siapa pendana kepada puak-puak yang banyak bertelingkah tu? Okey, dia macam ni. Dari mana mereka dapat senjata ni? Contohnya Murud Islami apa semua. Semasa perang dunia kedua, mereka ni pun terlibat juga dalam menentang Jepun. Dan mereka dibekalkan senjata daripada Amerika lah, pihak Amerika. Dan ada setengah tempat kamp Murud Islami yang saya pergi, memang senjata yang mereka ada ni, banyak senjata yang mereka miliki ni daripada zaman Perang Dunia lagi. Dan pada puak-puak lain yang bertelingkah, mereka kata pendana yang khusus ni saya tak tahulah siapa. Tetapi mereka dapat daripada pasaran gelap lah senjata-senjata ni. Daripada penyeludupan lah. Itu yang menjadi masalah sikit pada tentera Filipina untuk menghapuskan puak-puak bertelingkah ni. Sebab mereka cekak dan mereka memang ada kata macam tempat yang mereka boleh dapatkan senjata-senjata ni. Tambahan pula penyeludupan senjata ni mudah kalau ikutkan di Kepulauan Mindanao ni, sebab satu lagi macam penguasaan tentera Filipina untuk seluruh Mindanao ni tidaklah kata betul-betul dapat mereka kawal. Lebih-lebih lagi kalau di sebelah Sulu, Jolo, itu lagi lah. Itu antara saran-saran yang puak bertelingkah, dan saya percayalah senjata-senjata ni memang mudah mereka dapat daripada sana. Okay. Alhamdulillah Cik Muhaimi, kita sedar tak sedar sudah hampir 1 jam dah kita bersiaran. Seronok dengan perkongsian malam ni. Daripada ni Aini Sofia cakap menarik sangat. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi nak lagi menarik, boleh dapatkan buku. Boleh. Macam mana Cik Muhaimi nak dapatkan buku ni? Okay. Buku saya boleh kunjungi FB saya. Sekarang ni buku ni kata stok tak banyak, dan insyaAllah kami sedang dalam perancangan untuk cetakan yang kedua lah untuk buku ni. Tapi insyaAllah jangan bimbang, siapa yang berminat insyaAllah saya akan cuba dapatkan lah. Hujung minggu ni pun saya nak jumpa penerbit untuk tengok baki buku yang ada lagi, sebab setakat ni banyak tempah yang masuk lah. Boleh ada dijual di kedai buku? Tak ada dijual di kedai buku. Sebab limited edition. Betul, dia sebenarnya ialah kita manusia hanya merancang. Asalnya penerbitan ni 500 unit adalah untuk pesta buku pada tahun lepas. Walau bagaimanapun, ialah kuasa Allah. 2 minggu selepas cetakan ni siap, target kami untuk pesta buku pada bulan Mac dan April tu. Ditakdirkan negara dah dilanda COVID apa semua. Jadi kami hanya fokus pada jualan online lah. Alhamdulillah. Dalam setahun dapat habis dah 500 unit. Alhamdulillah. Buat masa sekarang memang kami tak edarkan di mana-mana kedai buku. Hanya melalui pembelian, boleh beli melalui penerbit iaitu Studio Anak Anai, ataupun melalui saya lah penulis sendiri.
Okey, jadi kalau ada penonton yang berminat, boleh kunjungi FB Boleh. Tuan Muhaimin. Hmm. Muhaimin Wahab nama Ya, FB. Muhaimin Wahab. Boleh berkunjung ke FB untuk Betul. dapatkan buku tu. Hmm. Okey, kita ada ni daripada Fakrul Razi lagi, antara yang menarik dalam buku Rakyat Mindanao Kenal Aida Jebat dan Wani Hasrita. Okey. Itu Ini pun fakta. sebenarnya menarik. Ini sebenarnya Okey. menarik. Saya Aha. saya ada satu penugasan, saya pergi ke Datu Paglas. Tempat yang lebih kurang dalam 4 jam perjalanan lah dengan kenderaan. Dan bila sampai di sana, perjalanan dia kira di pedalaman dah. Dan di sana memang orang kata banyakkan orang yang dah berumur. Dan komander-komander MILF ni memang dah pegang senjata apa semua. Memang banyakkan daripada mereka ni berumur. Dan ada yang jumpa dengan saya, mereka tertarik bila tahu ada rakyat Malaysia bersama dengan tim yang datang untuk satu tugasan lah di Datu Paglas. Datanglah seorang komander MILF ni. Dan memang saya pun tak pasti. Dia cakap dia tak tahu pun. Dia cakap dia ingatkan Mahathir, Tun Mahathir daripada dulu sampai sekarang adalah Perdana Menteri Malaysia. Sedangkan semasa saya pergi itu, Datuk Seri Najib adalah Perdana Menteri Malaysia lah. Itu sebelum PRU. Sebelum PRU saya pergi tugasan di sana dan memang mati-mati ingat Tun Mahathir. Tapi saya heran bila dia pun bercakap pasal artis Filipin. Saya cakap saya tak kenal artis Filipina. Tapi dia cakap dia kenal lah artis Malaysia, Wani Hasrita dengan Aida Jebat. Saya pun jadi jadi clue sekejap. Dia tahan juga kata kan. Tapi itulah seronok, mungkin sama ada dia nak bercerita dengan kita ke ataupun cuba untuk wujudkan satu suasana yang yang harmoni lah antara kami supaya kami dapat bercakap lagi. Jadi bila kadang-kadang banyak yang saya jumpa dekat sana, dia kenal orang ni, dia kenal orang tu. Dan alhamdulillah, memang sebenarnya Malaysia, apabila kita bawa bendera Malaysia di Mindanao, mereka akan kagum. Sebab mereka tahu Malaysia adalah antara negara yang kata banyak membantu mereka dalam usaha untuk mewujudkan kerajaan autonomi lah di Mindanao. Menarik pengalaman tu. Ya, memang saya pun kawan-kawan saya daripada Brunei masa tu dengar pun semua gelak. Dan siap beli jugalah. Okey, jadi alhamdulillah jadi penonton sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan. Mungkinlah terakhir daripada Encik Muhaimin, harapanlah kepada para pembaca. Sebab saya tengok dalam komen-komen ni ada yang dah baca buku ni, ada yang nak memiliki buku ni, ada yang seronok dengar. Mungkin harapanlah Encik Muhaimin kepada pembaca-pembaca ni, khususnya dan amnya kepada kita semualah selaku rakyat Malaysia yang berada di negara yang aman ni. Okay. Bila saya nak menulis buku ni, saya cuba cari rujukan-rujukan berkenaan dengan pengalaman rakyat Malaysia semasa di Mindanao. Dan saya dapati ada 2 buah buku yang bercerita tentang pengalaman semasa di Mindanao. Satu daripada wartawan utusan, saya ingat saya. Tetapi dia tajuk dia pun ganas. Di hujung muncul machine gun. Tapi dia tak bercerita tentang dia tak jumpa betul-betul dengan anggota bangsa Moro ni lah. Dan ada satu lagi di Mindanao juga, tapi di sebelah Sulu. Okay. Dan saya juga terlintas, kenapa aku tak menulis berkenaan dengan IMT? Sebab saya rasa rakyat Malaysia perlu tahu, kita dah ada 12 tim yang pergi ke sana, tapi tak ada rakyat Malaysia yang tahu pun buat apa pergi sana, bertugas untuk apa. Jadi buku ni saya tulis ni adalah untuk bagi
ruang pada pembaca untuk menyelami apa perasaan anggota pemerhati Malaysia semasa di Mindanao. Macam saya tulis buku ni bukan cerita pasal saya saja, tetapi bercerita tentang penduduk-penduduk di sana. Macam saya bercerita juga tentang pekerja-pekerja am yang di tim Site 1. Contohnya ada tukang sapu, ada tukang cuci, ada juga driver. Jadi saya cuba untuk cerita tentang mereka ni supaya orang tahu bagaimana orang rakyat Mindanao ni hidup, makanan apa semua. Jadi cerita ni bukan pasal cerita saya saja, tapi cerita rakyat Mindanao tu sendiri. Daripada gelagak mereka, ada kisah-kisah lucu, ada juga kisah sedih, ada juga rasa macam satu perasaan yang berdebar-debar pun ada. Pernah satu ketika semasa saya solat Jumaat di Kota Batu, saya berdebar-debar sebab baru je berlaku pengeboman di Kepulauan Sulu, dan di depan saya tu ada satu beg hitam besar dan saya ingat adalah bom. Jadi masa tu saya solat Jumaat tak khusyuk. Jadi saya ingat sudah apalah dalam beg ni. Beg besar di tepi tiang. Sudah saya cakap. Tapi alhamdulillah Allah lindungi saya, tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi saya cuba untuk menulis ni untuk debaran semusim di Kota Batu ni menjadi satu kata macam rujukan ataupun bacaan untuk orang rakyat Malaysia lah ataupun pembaca menyelami kisah-kisah pahit yang berlaku di Mindanao, kepahitan, kekalutan dia, apa kesan dia pada rakyat di sana, dan paling penting adalah betapa kita perlu bersyukur bahawa kita berada di Malaysia ni semuanya alhamdulillah dalam keadaan baik, tak ada kekacauan, kita boleh tidur dengan lena, bangun pagi tak ada masalah, kita boleh pergi kerja apa semua. Jadi benda-benda macam ni lah saya bandingkan sikit lah di sana, di Mindanao ni dengan di Malaysia supaya kita menghargai keamanan yang kita ada ni. Alhamdulillah. Cik Muhammad, walaupun kita dah penghujung sesi, tapi saya rasa nak baca lah dua soalan ni sebab dia rasa macam tak habis kalau tak baca soalan ni. Daripada Muhammad Akrami Muhammad Anawi, adakah masih ada sinar keamanan di sana, di Filipina? Saya bacakan terus dua soalan ni daripada Aki Al-Fadda. Encik Muhammad boleh ulas sikit situasi Malaysia dan Korea. Sekarang ni kan ada isu semasa konflik antara Malaysia dengan Korea Selatan. Mungkin Encik Muhammad boleh rangkumkan dua soalan ni sebagai penutup lah, mati awal kata. Mati awal. Okey. Saya kalau pasal Malaysia dengan Korea Utara sekarang ni, kita sebenarnya sedia maklum yang Korea Utara ni perangai dia macam mana. Dan kita memang sedia maklum yang Korea Utara ni dia nakal sikit. Dan hubungan sebenarnya Malaysia dengan Korea Utara ni terjalin pada 1973 dan sebenarnya bagus hubungan diplomatik yang antara kedua negara ni. Dan paling menarik apabila Malaysia satu ketika pernah diberi rakyat Malaysia boleh melancong ataupun pergi ke Korea Utara ni tanpa visa. Okey, ini menunjukkan bahawa hubungan antara Malaysia dan Korea Utara ni special sikit lah. Walau bagaimanapun beberapa isu yang berlaku, contohnya pada tahun 2017 adik ataupun saudara tiri pada Presiden Korea Utara ni terbunuh di Malaysia, dan di situ sebenarnya dah timbul sebenarnya sedikit kata macam perselisihan lah antara kerajaan Malaysia dan Korea Utara.
Dan kemuncak dia apabila salah seorang daripada warga Korea Utara ni telah dikenakan telah diserahkan Ekstradisi. ekstradisi ke Amerika Syarikat atas pelanggaran undang-undang pengubahan warna Arab. Okey, dia kalau ikut pada tindakan Korea Utara sekarang ni, bila kita lihat adalah sedikit kesan, contohnya pada ekonomi, yang mana jika sebelum ni Korea Utara dia membeli minyak sawit daripada kita, getah daripada Malaysia. Dalam masa yang sama juga Malaysia juga membeli besi daripada Korea Utara apa semua. Dari segi kesan pada ekonomi Malaysia, saya jangkakan tak berlaku tak begitu benar-benar menjejaskan ekonomi Malaysia lah. Dan di pihak Korea Utara, saya jangka mereka mungkin akan ada sedikit kesulitan sebab Korea Utara ni dari segi ekonomi dia, mereka ekonomi yang tertutup. Jadi bila dia bergaduh dengan negara-negara lain, mana mereka dah cuba menutup peluang ekonomi yang mereka ada lah. Dan dari segi keselamatan pula, saya tak jangkakan yang Korea Utara ni akan serang Malaysia. Tetapi mungkin mereka akan cuba untuk orang kata macam menyerang Malaysia, menyerang Malaysia melalui serangan cyber tu mungkin berlaku. Tapi dari segi tindakan ketenteraan tu banyak lagi lah faktor-faktor lain yang sebenarnya Korea Utara perlu ambil kira sebelum lakukan serangan lah. Itu pendapat saya lah. Saya pun tak boleh nak ulas panjang sebab dah lama sebenarnya tinggal bidang hubungan antarabangsa ni. Okey. Saya pergi kepada soalan kedua. Okey, adakah masih ada sinar keamanan di sana? Okey. Memang sinar keamanan tu masih ada. Tetapi saya jangkakan ianya satu perjalanan yang amat panjang untuk warga Mindanao hidup sebagaimana kita hidup hari ini. Alhamdulillah, dia kalau bagi saya lah, bagi satu perjalanan yang panjang, bumi Mindanao ni baru suku jalan. Suku jalan maksud saya, mereka dah berjaya menubuhkan kerajaan autonomi di Mindanao, mana sekarang ni Moro Islamik dia dah memerintah bumi Mindanao. Tetapi perlu ingat, tidak kesemuanya kepulauan Mindanao tu di bawah kata kerajaan autonomi Mindanao, dan proses yang berjalan sekarang ni terlalu perlahan. Okey, sebab tu saya kata satu perjalanan yang panjang. Sebab bila nak perjanjian damai dengan tertubuhnya kerajaan autonomi, pihak penentang MILF ni perlu sebenarnya serahkan senjata-senjata mereka kepada tentera Filipina. Dan saya difahamkan masih ada sebahagian daripada anggota Moro Islamik ni berkeras tak nak menyerahkan senjata. Jadi itu dah nampak satu kata kekangan dan mungkin juga akan bakal menjadi halangan lah kepada bangsa Moro untuk mencapai keamanan yang sebenar-benarnya. Okey, alhamdulillah. Sangat menarik perkongsian pada malam ni. Hampir 1 jam lebih kita berkongsi tentang isu-isu semasa yang di luar daripada konteks biasa. Biasa kita tengok dalam Malaysia saja kan. Alhamdulillah malam ni kita jauh terbang ke Mindanao, Filipina pada malam ni. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi saya nak ucapkan sebagai akhir lah, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak terutamanya kepada panel kita, Encik Muhammad Wahab, di atas kesudian menerima jemputan daripada Mumun Buku untuk berkongsi. Mungkin bila buku siri 2 dah keluar nanti, mungkin kita boleh jemput pula untuk kupas buku siri kedua pula. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi tak lupa juga kepada penonton yang menonton daripada awal sehingga ke akhir segmen ulasan buku My Book Time kita pada malam ini.
saya ucapkan terima kasih kepada yang like, yang bagi love, yang komen, yang tanya soalan, yang share semua. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dapat oleh manfaat daripada segmen pada malam ini, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk segmen My Book Time pada malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam segmen My Book Time yang akan datang. Setiap hari Rabu pukul 9.15 minit malam kita akan bersiaran di page Momen Buku bersama dengan panel jemputan yang berbeza lah setiap minggu. Dan untuk minggu hadapan kita akan bersama dengan bersama dengan panel jemputan iaitu saudari Su Oshin, Oshin pada 31 Mac hari Rabu minggu hadapan dengan buku kupasan buku Paulo Coelho. Ahli alkimia, susah nak sebut nama buku ni. Okey, jadi insyaAllah minggu depan kita akan berjumpa lagi bersama dengan moderator yang lain lah, dan panel jemputan kita saudari Su Oshin. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Muhaimin dan semualah yang menonton. Ya. Mudah-mudahan okey, insyaAllah sama-sama. Mudah-mudahan anda semua boleh manfaat daripada pengkongsian pada malam ini. Jadi kalau tuan-puan yang sedang menonton, kalau ada cadangan penambahbaikan untuk kami baiki pada masa akan datang, untuk kami pertingkatkan lagi kualiti live kita pada malam ini, segmen live, boleh utarakan di bahagian komen. Boleh kami dapatkan feedback supaya kami tahu apa yang perlu kami baiki lagi lah, insyaAllah. Jadi rasanya sekadar itu saja untuk malam ini. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam.